Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada hari ini kita teruskan lagi kuliah tafsir dan tadabbur Al-Quranul Karim. Kita masih lagi membahaskan surah Al-Hasyr, iaitulah surah yang ke-59 dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 20. So pada hari ini insya-Allah kita sambung bermula ayat 21 dan ayat-ayat seterusnya insya-Allah Ta'ala. Baik, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 21 surah Al-Hasyr ini menjelaskan kepada kita betapa dahsyatnya pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Sehingga kan pada ayat ini Allah Ta'ala sebut, Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Sekiranya, ayat ini diawali Allah Ta'ala dengan huruf lau. Lau ini biasa diterjemah dengan sekiranya. Tetapi para ulama bahasa mengatakan, kalau disebut lau yang diterjemah dengan sekiranya, kemungkinan ini hampir mustahil berlaku. Ya, maka ada ulama mengatakan huruf lau itu harfu imtina' lil wujud, huruf yang kemungkinan besar tidak akan berlaku. Satu huruf yang menjelaskan bahawa apa yang disebut itu hampir tidak mungkin berlaku. Tetapi dekat sini Allah Ta'ala membuat satu andaian. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini ke atas gunung, walaupun itu tidak berlaku, tetapi Allah Ta'ala membuat satu perbandingan. Allah Ta'ala membuat satu andaian. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ala jabalin, ke atas sebuah gunung. Gunung ni macam mana dia? Gunung ni dia keras. Apatah lagi kalau kita melihat gunung yang ada di Jazirah Arab. Kalau gunung di kawasan kita selalunya walaupun ianya keras, tetapi masih ada sedikit sebanyak tumbuhan yang boleh hidup dekat situ, menunjukkan bahawa masih ada kesuburan sedikit dekat situ. Tetapi kalau kita melihat gunung-gunung yang ada di negara Arab, di Jazirah Arab, di kawasan padang pasir, ia adalah gunung yang amat keras. Kerana gunung itu terdiri daripada bebatuan yang keras, tanah yang begitu keras, sehingga kan tak ada sedikit pun dekat situ tumbuh tanaman, ya.
Namun demikian kata Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin." Ya. Seandainya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas gunung, fafahima ma fihi min wa'din wa wa'idin, lalu gunung itu faham tentang ancaman dan janji-janji Allah Ta'ala yang ada di dalamnya, la abasartahu ala quwwatihi wa shiddati salabatihi khadi'an dhalilan mutasyaqqiqan min khasyatillah. Nescaya engkau akan melihat gunung ganang yang begitu kuat itu, yang begitu keras itu, khadi'an dhalilan, ya, engkau akan melihatnya hina, rendah, tunduk, bahkan mutasyaqqiqan min khasyatillah, bahkan ia akan pecah belah kerana takutkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab tu Allah Ta'ala sebut pada ayat ni, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti engkau akan melihat gunung ganang itu khashi'an, dia takut, hina, rendah, tunduk, bahkan ia terpecah belah, hancur kerana begitu takutkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah ayat Allah Ta'ala yang menunjukkan kepada kita betapa hebatnya peringatan-peringatan Allah Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga kan sekeras apapun hati manusia, kalau dia betul-betul bersama-sama dengan Al-Quran, insya-Allah hati itu akan lembut. Insya-Allah hati itu akan takut kepada Allah Ta'ala. Al-Imam As-Sa'di rahimahullah ketika mana mentafsirkan ayat ni menjelaskan gini, kenapa sampai begitu Al-Quran ni? Allah Ta'ala kata sekiranya diturunkan ke atas satu gunung yang begitu keras, engkau akan melihat gunung itu tunduk, takut, hina, bahkan akan terpecah belah. Alasannya kata beliau, likamali ta'thirihi fil qulub, kerana begitu sempurnanya kesan Al-Quran ni terhadap hati. Maka Al-Quran ni itulah dia makanan ruhaniah kita, makanan batin kita. Jasad kita ni, kita sebagai manusia ni dicipta Allah Ta'ala daripada dua unsur. Satu unsur jasadiah, yang kedua unsur ruhaniah. Sebab itulah kita ada roh. Jasad kita ni tu dicipta daripada yang berasal daripada tanah. Sebab itulah makanan jasad kita ni juga yang tumbuh daripada tanah atau yang hidup di atas tanah. Batin ruhaniah kita ni langsung daripada Allah Ta'ala. Apa yang menjadi makanan dia? Makanan dia juga sesuatu yang langsung daripada Allah. Apa dia? Itulah wahyu Allah Ta'ala. Ya, jasad kita ini hidup kerana ada roh dia. Hati kita ni hidup juga mesti ada roh dia. Roh dia apa? Roh dia itulah Al-Quran. Maka dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amri rabbina, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruhan, roh. Apa maksud roh pada ayat tersebut? Maksudnya bukan roh yang ada pada jasad kita ni, tetapi maksudnya ialah Al-Quran. Al-Quran ni dia ada persamaan dengan roh. Roh apabila masuk ke dalam jasad, maka jasad tu akan hidup. Al-Quran apabila masuk ke dalam hati manusia, maka hati manusia tu akan hidup.
setandus apapun hati itu sebelumnya, sekering apapun hati itu sebelumnya, sekeras apapun hati itu sebelumnya, kalau dia bersentuhan dengan Quran, ya, kalau dia mendengarkan pengajaran Quran, kalau dia menerima nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Quran, maka pasti hati dia akan menjadi hidup. Ya, gunung ganang sahaja yang begitu keras boleh jadi tunduk, boleh jadi takut. Hati kita ni tidaklah terbuat daripada batu. Hati kita ni tidaklah sekeras gunung. Sekalau gunung sahaja boleh hancur, boleh terpecah belah, boleh takut dengan nasihat-nasihat Al-Quran, maka sudah sepatutnya hati kita jauh lebih takut lagi. Maka oleh kerana itulah para ulama kemudian mengatakan gini, ya, kata para ulama, idza ra'aita qalbaka la yata'athar bil Quran, kalau engkau tengok hatimu tidak mendapat apa-apa kesan daripada Quran tu, maksudnya ada orang mungkin dia dah baca Quran, dia dah belajar Quran, dah mendengar nasihat-nasihat daripada Quran, kemudian macam tidak ada memberi apa-apa kesan kepada hati dia. Hati yang keras tetap dengan kerasnya, hati yang degil tetap dengan kedegilannya, dan lain sebagainya. Maka oleh kerana itu kita perlu untuk perhatikan betul-betul diri kita. Adakah kita dah betul-betul berinteraksi dengan Al-Quran ataupun tidak? Adakah kita dah betul-betul mengambil nasihat Al-Quran ataupun tidak? Ini yang perlu kita tanyakan kepada diri kita. Apabila kita tidak merasakan kesan Al-Quran terhadap diri kita, padahal kita mungkin dah baca, kita mungkin dah dengar, maka cek balik diri kita, apakah ada sesuatu yang salah dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Kerana pada ayat ni Allah Ta'ala mengatakan, li'anna Allah akhbara anna al-Qur'ana law unzila ala jabalin la tasadda' wa qalbuka la yata'athar. Kerana Allah Ta'ala mengatakan, sekiranya Al-Quran diturunkan ke atas satu gunung yang begitu keras, pasti akan pecah. Wa qalbuka la yata'athar, macam mana pula hatimu tidak berkesan dengan Al-Quran. Maka oleh kerana itu kita patut cek diri kita, adakah sesuatu yang salah pada diri kita dalam kita berinteraksi dengan Al-Quranul Karim, ya. Malik bin Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berkata, kata beliau, selepas beliau membaca ayat 21 surah Al-Hasyr ni, beliau mengatakan, uqsimu lakum, aku bersumpah kepada kamu semua, la yu'minu abdun, tidak beriman seseorang hamba, bihadzal Quran, dengan Al-Quran ni, illa sadi'a qalbuh, melainkan hati dia ni akan terpecah belah. Maksudnya melainkan hati dia ni akan takut kepada Allah, melainkan hati dia ni akan akan tunduk kepada Allah Ta'ala, akan takut kepada Allah. Ya, la yu'minu abdun bihadzal Quran, belum dikatakan seseorang betul-betul beriman dengan Quran kecuali Quran itu membuat hati dia takut. Maka Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, salah satu ciri orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah Ta'ala itu ialah wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, ya. Wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun, ya. Jadi Allah Ta'ala sebut bahawa salah satu ciri orang-orang yang betul-betul dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dia akan takut dengan ayat-ayat Allah. Apabila dibacakan kepada dia ayat-ayat Allah Ta'ala, ya, maka
hati dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar ayat 23, kata Allah, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathani taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu fama lahu min had. Ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan bahawa Al-Quranul Karim yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan itu, ya, orang-orang yang mendengarkannya akan menyebabkan dia takut, ya, terhadap peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tu, ya. Bahkan kulit mereka ini itu akan menyebabkan bulu-bulu yang ada pada kulit mereka ini merinding, berdiri, ya. Kenapa? Oleh kerana takutkan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ni menunjukkan kepada kita hassun ala ta'ammuli mawa'idil Quran. Ayat Allah Ta'ala ni menunjukkan kepada kita betapa penting kita untuk betul-betul merenungkan nasihat-nasihat Al-Quran, ya. Wa bayyana annahu la uzra fi tarki tadabbur. Dan ayat ini juga menjelaskan kepada kita bahawa tidak ada alasan untuk meninggalkan tadabbur Al-Quran, ya. Kerana kita ni tidak akan dapat merasai betapa dahsyatnya nasihat-nasihat Al-Quran yang membuat hati orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala takut, yang melembutkan hati orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, melainkan dia mentadabbur Al-Quran. Maka Allah Ta'ala sebut dalam banyak ayat betapa penting kita untuk mentadabbur Al-Quran. Salah satunya Allah Ta'ala sebut, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih waliyatadhakkara ulul albab. Kitabun, kitab Al-Quran, anzalnahu ilaika mubarakun, yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, itu adalah satu kitab yang penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru ayatihi, salah satu matlamat utama dia ialah supaya kamu mentadabbur ayat-ayatnya. Maka kita dalam berinteraksi dengan Al-Quran, salah satu perkara yang mesti untuk kita lakukan ialah tadabburlah ayat-ayat Quran, supaya kita boleh merasai betapa hebatnya kesan nasihat Al-Quran terhadap hati. Kalau kepada gunung ganang saja boleh menyebabkan gunung ganang itu hancur, terpecah belah, membuat dia takut kepada Allah Ta'ala, sudah tentu sepatutnya hati kita lebih mudah lagi untuk takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi Al-Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, kenapa sampai begitu nasihat-nasihat Al-Quran kepada gunung ganang? Alasannya pertama, kata beliau, ialah likamali ta'thirihi, kerana begitu sempurnanya kesan daripada Al-Quran itu terhadap hati manusia. Sangat dahsyat kesan dia terhadap hati manusia. Kemudian yang kedua, kata beliau, kemudian beliau meneruskan, fa inna mawa'idhal Quran a'zamul mawa'idhi 'alal itlaq. Kerana nasihat-nasihat Al-Quran ialah nasihat yang paling agung secara mutlak. Tidak ada nasihat, pengajaran seperti nasihat dan pengajaran yang ada dalam Al-Quran secara mutlak. Tidak ada yang dapat mengimbanginya, ya. Wa awamiruhu wa nawahihi
Begitu juga dengan perintah-perintahnya serta tegahan-tegahannya, ya. Muhtawiyatun 'ala al-hukmi wal masalihi al-maqrunah biha. Itu semua adalah perintah-perintah, tegahan-tegahan, ya, yang membawa kepada kemaslahatan, yang membawa kepada kebaikan, ya. Wa hiya min ashali syai'in 'ala an-nufus. Ia sesuatu yang sangat mudah, ringan terhadap jiwa. Wa aisaruha 'ala al-badan, dan sangat ringan juga terhadap badan, ya. Khaliyah minat takalluf la tanaqudha fiha wal ikhtilaf. Dalam perintah dan tegahan Allah Ta'ala itu tidak ada sesuatu yang bercanggah, ya. Wala su'ubah fih, dan tidak ada sesuatu yang memberatkan, memenatkan di situ, ya. Taslihu li kulli zamanin wa makan, dan nasihat-nasihat Al-Quran sentiasa relevan, sesuai bagi setiap masa dan tempat. Wa taliqu li kulli ahadin, dan layak, sesuai, tepat untuk setiap orang, ya. Jadi itu beberapa alasan yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alaih, kenapa sampai begitu kesan daripada Al-Quran tadi, ya. Kerana Al-Quran itu ialah satu kitab yang yang sangat sempurna kesan dia terhadap hati manusia, ya. Ketika mana Ad-Dhahhak menjelaskan ayat Allah Ta'ala ni, beliau mengatakan begini, fa antum ahaqqu an takhshaw wa talinu qulubukum li dzikrillah. Kata beliau, kamu lebih berhak untuk takut dan supaya hati kamu lembut. Maksudnya, dibandingkan dengan gunung tadi, kita manusia ni jauh lebih layak untuk itu, ya, berbanding gunung Ganang. Kerana hati kita insya-Allah tidaklah sampai sekeras gunung itu. Hati kita bukan dicipta Allah daripada batu yang keras. Maka oleh kerana itu, insya-Allah Al-Quran itu akan dapat membuat hati kita tunduk, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada ayat dia juga, para ulama menjelaskan bahawa salah satu ubat yang paling mujarab untuk melembutkan hati yang keras ialah Al-Quran, ya. Salah satu amalan yang paling baik untuk melembutkan hati ialah Al-Quran. Maka ahlul Quran yang sebenar, ya, ahlul Quran yang sebenar, mereka mempunyai satu ciri khas. Apa ciri khas dia? Mempunyai hati yang lembut. Para penghafaz Al-Quran yang sebenar, para pengkaji Al-Quran yang sebenar, para pelajar Al-Quran yang sebenar, insya-Allah mereka mempunyai hati yang lembut. Dan kalau kita ingin membentuk ahli keluarga kita mempunyai hati yang lembut, ya, hati yang takut kepada Allah Ta'ala, maka hidupkanlah Al-Quran dalam rumah kita. Suami yang baca Quran insya-Allah akan takut kepada Allah. Isteri yang membaca Al-Quran insya-Allah takutkan kepada Allah. Anak-anak yang membaca Al-Quran insya-Allah akan takutkan kepada Allah, ya. Tapi memang perlu untuk diingatkan, tak cukup sekadar baca begitu sahaja. Mestilah ditadabbur, difahami, belajar, ya, belajar dengan ustaz, belajar dengan guru, membaca dan lain sebagainya, tadabbur, supaya nasihat-nasihat Al-Quran tu masuk ke dalam hati kita. Maka insya-Allah ini ubat yang sangat mujarab untuk melembutkan hati yang keras, ya, untuk melembutkan hati yang keras. Sekeras apapun hati seseorang, kalau hati itu dah betul-betul disentuh Al-Quran, pasti akan lembut. Maka
Kalau hati kita belum lagi lembut, atau kita tengok ada orang dah bersama Quran tapi hati masih keras lagi, mungkin antara diri dia dengan Al-Quran tu masih lagi terhijab. Mungkin antara dia dengan nasihat Al-Quran tu masih ada gap lagi. So Quran tu belum lagi betul-betul menyentuh hati dia. Kalau dah betul-betul menyentuh hati dia, pasti hati akan lembut. Hati itu akan takut kepada Allah. Dan apabila hati itu dah takut kepada Allah, maka insya-Allah semua amalan dia baik. Dia bukan takut dengan manusia, tetapi dia takut dengan Allah. Orang yang takut dengan manusia, dia hanya akan buat baik di hadapan manusia, atau dia hanya akan buat baik di hadapan manusia yang dia segani. Tetapi ketika mana manusia tak ada, atau berada dalam bersama dengan orang-orang yang dia tak segani, maka amalan dia akan menjadi buruk. Ya, akan tetapi orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala, sama ada di hadapan manusia atau di belakang manusia, bersama orang yang dia segani ataupun tidak bersama orang yang dia segani, bahkan pada keheningan malam yang gelap gelita sekalipun, dia tidak akan berani berbuat dosa. Kenapa? Kerana rasa takut dia kepada Allah. Dalam surah Al-Mulk, Allah Ta'ala ada sebut, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Rabb mereka bil ghaib, dalam keadaan dia tak nampak, ya, lahum maghfiratun wa ajrun kabir, bagi mereka ganjaran ampunan daripada Allah dan ganjaran yang sangat besar. Khasyatillah ni, ya, kata khasyah ni yang berarti takut, itu kata para ulama ialah rasa takut yang dihasilkan daripada pengetahuan. Jadi wasilah supaya sampai kepada khasyatillah, takut kepada Allah Ta'ala ni, kita mesti ada ilmu. Ilmu tentang siapa? Ilmu tentang Allah. Dekat mana ilmu itu? Ada dalam Quran. Maka mengkaji Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, membuat kita kenal dengan Allah, sama ada dengan sifatnya, hukum hakamnya, ketentuan-ketentuannya, janji-janjinya dan lain sebagainya, membuat kita kenal dengan Allah. Dan apabila kita dah kenal dengan Allah dengan sebenar-benarnya, itulah yang menghasilkan khasyatillah, rasa takut kepada Allah Ta'ala. Maka dalam Quran Allah Ta'ala sebut, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang takut kepada Allah Ta'ala tu daripada kalangan hamba-hamba Allah Ta'ala ni hanya kalangan para ulama, mereka yang ada ilmu. Maka jalan untuk sampai kepada khasyatillah, rasa takut kepada Allah Ta'ala tu, jalan dia ialah ilmu. Kena ada ilmu. Maka kaji Quran, belajar Quran, dengarkan kuliah-kuliah Quran dengan sebenar-benarnya, hadirkan hati kita, maka insya-Allah kita akan mendapatkan buah daripada itu semua, khasyatillah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rasa takut kepada Allah Ta'ala inilah yang mendorong kita untuk melakukan amal-amal salih dan menegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada hujung ayat ni Allah Ta'ala sebut, wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan ingatlah, misal-misal perbandingan ini kami kemukakan kepada umat manusia supaya mereka memikirkannya, ya. So pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa Allah Ta'ala membuat misal-misal perbandingan di dalam Al-Quran. Sangat banyak ayat-ayat perbandingan di dalam Al-Quran, ya, sangat banyak.
Tujuan dia ialah li ajali ayyatafakkaru fi ayatihi wa yatadabbaruha, supaya mereka, maksudnya kita manusia ni, memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala dan mentadabburnya. Setujuan daripada perumpamaan-perumpamaan, misal-misal, perbandingan-perbandingan yang Allah Ta'ala buat di dalam Al-Quran ialah supaya kita berfikir, ya, merenung tentang ayat-ayat Allah Ta'ala tu. Kerana memang ayat-ayat perumpamaan dalam Al-Quran, ia bukanlah ayat-ayat yang mudah untuk kita faham, ya. Ia adalah ayat-ayat yang sukar untuk difahami, yang memerlukan kepada pemikiran yang agak dalam, pemikiran yang lebih tinggi lagi, supaya kita boleh faham dengan baik perumpamaan-perumpamaan ataupun misal-misal perbandingan yang dibuat oleh Allah Ta'ala. Ya, jadi tujuannya ialah li ajali ayyatafakkaru fi ayatihi wa yatadabbaruha, supaya kamu memikirkan ayat-ayat Allah dan mentadabburnya. Fa inna tafakkura fiha, kerana memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala, fiha yufattihu lil abdi, fiha yufattahu lil abdi khazainul ilm. Memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala tu akan menyebabkan dibuka bagi seorang hamba khazanah-khazanah keilmuan. Maka berfikir itu salah satu kunci pembuka khazanah keilmuan. Berfikir dengan mendalam, berfikir dengan arash tinggi, itu akan membuka khazanah keilmuan. Wa yubayyinu lahu turuqal khairi wasyarr, dan dengan berfikir itu juga akan menjadi jelas bagi seorang hamba jalan-jalan kebaikan dan jalan-jalan keburukan. Wa yahussuhu ala makarimil akhlaq, dan dengan berfikir terhadap ayat-ayat Allah Ta'ala tadi juga dapat mendorong seorang hamba untuk mempunyai akhlak yang baik. Pada masa yang sama akan menghalang dia daripada akhlak yang buruk. Maka Al-As-Sa'di mengatakan, fala anfa'lil abdi, tidak ada yang paling bermanfaat bagi seorang hamba minat tafakkuri fil Quran wat tadabburi li ma'anihi, selain daripada memikirkan Al-Quran dan mentadabbur makna-maknanya. Apabila ini dijalankan, maka insya-Allah kita akan banyak mendapatkan keutamaan-keutamaan Al-Quran. Mungkin ini sahaja kuliah kita pada hari ini. Moga-moga Allah Ta'ala sentiasa kurniakan kita taufik untuk sentiasa bersama-sama dengan Al-Quran, dan mudah-mudahan setiap ayat, setiap huruf, ya, setiap nasihat yang kita dapat dari Al-Quran, ianya memberi kesan kepada hati kita, melembutkan hati kita yang keras, membuat hati kita semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan demikian insya-Allah amal-amal soleh kita semakin bertambah dan maksiat kita insya-Allah akan semakin berkurang. Maka kalau ingin hidup ni selamat, jangan pernah pisahkan diri, jarakkan diri daripada Al-Quranul Karim. Yang baik daripada Allah Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.